Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali kepada sesi persekolahan kita. Sesi semester kelas dewasa. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat, semua sahabat-sahabat yang hadir secara fizikal atau yang ikut kita secara online, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali dan meneruskan siri bacaan kita tanpa melengahkan masa. Kita baca dari surah Al-Kahfi. Hari ini bermula dari ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Tuhan pemilik alam semesta dan pencipta segala yang wujud. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul Allah untuk kita, contoh teladan bagi kita dalam mentaati dan mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang berada di atas jalannya, sunnahnya, petunjuknya, contohnya, teladannya sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi pagi ni dapat kita sambung bacaan kita. Alhamdulillah. Ayat yang kita baca ialah bermula dari ayat 27. Baik, terus kepada ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepada kamu dari kitab Tuhanmu. Jadi dalam ayat ni adanya perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni membaca Al-Quran. Okey. Dan juga tilawah dulu. Bagi watluma ni baca
dengan tilawah dan juga baca, mengajarkan pula iblagh innas. La mubaddila li kalimatih, dan Allah Ta'ala sebut tidak ada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah. Inilah antara keagungan yang ada dalam Quran yang tidak ada pada kitab-kitab sebelum daripada ni, iaitu Quran tidak akan dapat diubah oleh sesiapa pun. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu apabila orang baca Quran, dia akan dapat merasakan keajaiban Quran dan kenikmatan yang ada di dalamnya apabila kita berpandu kepada wahyu. Saya ulang dan sebut cerita banyak kali macam mana sekarang ni orang-orang Eropah, orang mereka ramai masuk Islam, asbab dia baca Quran. Dia baca Quran. Baca translation je pun bukan baca Quran yang betul lagi. Baca terjemahan pun dia rasa kagum. Dan itu lebih baiklah daripada orang yang baca Quran tanpa dia memahami isi kandungannya. Jadi kalau boleh, sifat baca Quran itu biar kita baca dan faham. Kerana bukan sekadar kita nak dapat pahala membacanya, kita nak hidayah yang ada di dalamnya. Macam mana orang boleh masuk Islam? Disebabkan hanya baca translation. Maknanya isi kandungan dia tu sangat penting. Bahkan dia memberi petunjuk, pengajaran kepada kita. Wahyu ni anugerah. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan surah Al-Kahfi dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Mana kita puji Allah yang telah menurunkan kepada kita Alkitab, sebab Quran tu sendiri adalah anugerah Allah. Kerana dengan Quran, pertama kita kata pahala dia, ketenangan yang ada padanya, petunjuk yang ada. Tapi kita kena ingat, wahyu ni Allah Ta'ala sebut wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi berdasarkan wahyu, kita dapat tahu sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal kita. Ada orang dia beriman dengan panca indera. Dia tengok sesuatu baru dia beriman. Orang Yahudi, antara sifat mereka ialah mereka bila nak beriman kepada Allah, dia nak tengok dengan panca indera. Faqalu arinallaha jahrah wa idh qultum ya Musa lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Kata dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka orang Bani Israel bagi tahu kepada Nabi Musa, kami tak nak beriman kepada Allah sehinggalah kami tengok Allah. Sebahagian manusia dia beriman dengan panca indera, tapi dia lupa panca indera dia terbatas. Orang yang paling baik, paling bahagia, paling beruntung ialah orang yang beriman kepada wahyu. Kerana dengan wahyu dia dapat tahu sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Sebagai contoh, orang yang masuk Islam pada minggu lepas, saya cerita, nama dia apa? Megan Rice. Ingat tak? Megan Rice, seorang influencer dalam TikTok, masuk Islam disebabkan baca Quran. Dia baca Quran, satu daripada ayat Quran cerita tentang matahari dan bulan. Allah Ta'ala sebut huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai pantulan cahaya. Bila dia baca ayat ni, mula-mula dia baca macam tu lah. Lepas tu ada follower dia tengok dia punya live tu, kata you miss that point. Dia kata, mana point mana? Point tentang bulan. Dia pun patah balik, dia baca sekali lagi. Dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai pantulan cahaya. Dia pun bila baca sekali lagi baru dia sedar. Dia kata, you know apa aku ni, dia kata, kita ni baru tahu ilmu astronomi baru 300-400 tahun ni nah.
Tapi kitab ni dah ada 1400 tahun. Macam mana Quran yang ada 1400 tahun boleh sebut tentang perkara yang kita hanya baru jumpa dalam 300-400 tahun ni? Berarti dia something yang bukan daripada kalangan manusia. Dia ilmu yang datang daripada Allah. 1400 tahun dulu dengan Quran, tanpa kajian, tak pening-pening, kita dah tahu bahawa bulan ni adalah pantulan cahaya matahari. Sama seperti seorang doktor pakar yang masuk Islam, dia ni pakar bedah, buat uji kaji mumia Fir'aun. Bila dia belah mumia Fir'aun ataupun bila dia scan mumia Fir'aun, dia dapati dalam paru-paru Fir'aun ada kandungan garam. Bukan garam awet dah, garam yang dia tertelan waktu dia nak mati. Jadi tak ada dalam paru-paru dia. Jadi saintis dia rasa hebat. Dia kata, aku dapat penemuan yang sangat menakjubkan. Apa dia? Fir'aun ni dia mati kerana lemas. Jawab dia kawan dia kata, kami orang Islam tahu cerita dia lemah ni 1400 tahun ni. Dia pun heran, macam mana mu tahu? Sebab mumia Fir'aun ni dah ada 3000 tahun. Mumia Fir'aun ni umur dia 3000 tahun. Dalam masa 3000 tahun, selama 1000 tahun tulisan tu pupus. Tulisan hieroglif tu kita tengok dekat dinding piramid tu kan. Dalam dia tu ada gambar burung, simbol-simbol tu. Tulisan tu orang tak boleh baca dah. Selama 1500 tahun lebih kurang, tulisan tu pupus, orang tak baca. Dia boleh dibaca lepas orang jumpa piramid korek apa semua, orang kaji, maka dia jumpa cara baca dia. Adalah Egyptologi, dia panggil ilmu kemesiran, ilmu Mesir. Dia jumpa cara. Jadi macam mana dalam tempoh 1500 tahun tulisan ni pupus, dan Fir'aun sendiri ada umur dia 3000 tahun. Tiba-tiba Quran boleh cerita bahawa Fir'aun ni mati lemas di laut, sedangkan mumia dia duduk dalam piramid. So macam mana Quran ni tahu? Jawapannya bukan Nabi Muhammad lah tulis Quran, kerana dia datang daripada Allah. So ini beberapa contoh dari sudut sejarah, contoh dari sudut sains, apatah lagi dalam panca indera kita yang kita tak nampak, ilmu ghaib, bahawa adanya alam malaikat. Adanya baby tu masih lagi dalam kandungan lah. Zaman dulu mana ada scan ni 3D. Lah ni je 3D lah, 4D lah, apa lagi, 5D pun ada lah ni. Boleh tengok gambar baby dalam perut dia. Zaman dulu mana orang tahu macam mana dia panggil proses penciptaan manusia. Itu sains. Tapi yang lebih hebat, lebih penting daripada itu ialah wahyu ni bagi tahu yang di luar daripada jangkauan panca indera dan di luar daripada alam dunia. Bahawa bila seorang tu mati, dia berpindah ke dalam alam barzakh. Kita tengok kubur tak ada apa, tapi wahyu bagi tahu mayat dalam kubur sama ada diazab ataupun hidup dalam nikmat. Quran bagi tahu ada alam selepas daripada alam akhirat. Bahawa lepas kita mati, kita bukan mati hilang macam tu je. Bukan mati berpindah ke nirvana. Dia mau panggil nirwana lah. Nirwana ni kayangan bahasa kita. Kita tak ada pindah lagi, duduk dah taman nirwana. Ada dah kita taman nirwana. Semalam saya lalu 2 nirwana. Satu nirwana orang hidup, Masjid Mustaqim tu. Satu lagi nu nirwana dekat Semenyih tu. Nilai dekat bukit ni. Nirwana penuh. Rupanya penuh. Satu bukit tu penuh. Ada penjaga-penjaga, patung-patung rumah pula jaga.
Orang kata cantik sungguh kubur dia, tapi itu bukan nirwana yang benar. Syurga yang dimaksudkan ialah berlaku di alam akhirat, lepas daripada Quran bagi tahu. Jadi Allah Ta'ala kata bacalah Quran. Alhamdulillah, sebagai menyahut perintah Allah, kita pakat-pakat baca Quran dan kita doa agar Allah rezekikan kita istiqamah untuk baca Quran. Walaupun cuti lama, lepas ni jaga cuti lah, insya-Allah lah. Doalah biar Allah Ta'ala bagi kesempatan, kesihatan, taufik dan hidayah agar kita ni boleh senantiasa berdamping dengan Al-Quran. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ni, la mubaddila li kalimati wa lan tajida min dunihi multahada. Kamu tidak sekali-kali akan dapat tempat perlindungan selain daripadanya. Tempat perlindungan selain daripadanya itulah orang yang boleh menolong kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kamu baca Quran, kamu akan tahu di mana tempat kamu nak berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling utama tempat kita kembali kepada Allah akhirat nantilah. So bila kita tahu cerita akhirat, kita boleh buat preparation untuk kembali, dan preparation yang paling utama sekali ialah beriman kepada Allah. Itu ya, kerana dialah yang wujud di alam akhirat dan dialah yang berkuasa, tidak ada yang membantu melainkan dia, lalu kita pun beriman kepadanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya, ayat 28. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Maksudnya wasbir nafsaka. Apa maksud wasbir? Bahasa pun sabar. Sabar. Sabarlah dirimu, tahan dirimu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang berdoa atau beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mana mereka itu berkehendak kepada keredaan Allah semata-mata. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan pula engkau palingkan pandanganmu daripada mereka. Turidu nazinatal hayatid dunya, kerana kamu hendakkan kesenangan hidup di dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenaran. Faham tak ayat ni? Kena ulang sekali lagi bersama dengan cerita. Zahir ayat, Allah Ta'ala suruh sabar bersama dengan orang-orang yang beribadat kepada Allah. Ceritanya ialah, satu hari Nabi SAW dia duduk berjalan dengan sahabat-sahabat. Kemudian mereka lalu pada orang-orang pembesar Quraisy. Lalu Nabi SAW berkehendak untuk mengajak orang Quraisy beriman kepada Allah, dan Nabi nak duduk bersama dengan mereka, nak dakwah. Orang Quraisy kata, boleh, marilah duduk dengan kami, tapi dengan syarat jangan bawa
sahabat-sahabat kamu. Masa tu kebetulan ada sahabat ni Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud, Bilal bin Rabah, beberapa orang lagi, 6 orang disebut. Yang mana Bilal ni hamba, Abdullah bin Mas'ud pun orang yang miskin. Jadi mereka ni orang-orang yang dinilai kelas bawahan oleh orang Quraisy. Jadi mereka kata, kamu nak duduk dengan kami boleh, tapi kamu seorang yang mari. Sahabat-sahabat kamu jangan duduk dengan kami. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, orang panggil ada keinginan, bukan kerana dunia dah, tapi Nabi nak berdakwah kepada mereka. Nabi kata dalam hatilah, boleh jadi seolah-olah Nabi nak mengiyakan apa yang mereka minta. Lalu turun ayat Quran. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, tahanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyembah Allah. Mana sabar? Sabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyembah Allah pada pagi dan petang. Kemudian jangan palingkan pandanganmu daripada mereka. Maknanya Nabi ini diperintahkan untuk kekal bersama dengan sahabat-sahabat dia. Ni, jangan kamu palingkan pandangan kamu. Pandangan pun Allah Ta'ala kata jangan tinggalkan mereka. Bukan sekadar jangan berkawan, pandangan pun jangan palingkan daripada mereka. Ni, kerana kamu rasa nak kepada dunia, jangan. Dan jangan pula kamu dengar cakap orang-orang yang mana Allah palingkan hati mereka dari mengingati Allah. Dan orang-orang yang ikut hawa nafsu, kamu jangan dengar cakap mereka. Apatah lagi mereka itu urusannya atau tingkah lakunya melampaui kebenaran. Jadi ayat ni sebab nuzul dia, cerita asal pada sifat Nabi nak tinggalkan sahabat kerana nak bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Allah larang. Allah kata, jangan tinggalkan sahabat kamu kerana kamu nak pergi berkawan dengan Quraisy. Sebaliknya, jangan dengar cakap Quraisy. Jangan dengar cakap orang-orang yang Allah lalaikan hatinya. Baik, ini dia panggil sebab nuzul. Tapi Allah ni Maha Agung dalam wahyu yang dia sampaikan kepada kita. Allah tak sebut nama Quraisy, Allah tak sebut nama sahabat. Yang Allah Ta'ala sebut apa dia? Sifat-sifat mereka. Kerana apa? Kerana wahyu ni turun untuk panduan sepanjang zaman. Ayat ni untuk Nabi dan ayat ni juga untuk kita. Bahawa hari ni ayat ni seorang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam siri kuliah dia sebab-sebab istiqamah dalam agama. Antara sebab atau cara untuk kita menjaga agama kita ialah melazimi sahabat-sahabat yang beriman. Duduk bersama circle orang-orang yang beriman. Itu bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang pagi, petang, siang, malam kerja dia beriman kepada Allah, menyembah Allah. Dan jangan pula kamu pergi berkawan tak setia, dengar cakap orang-orang yang hatinya lalai, apatah lagi orang-orang yang dia jadikan circle dia orang-orang non-Muslim yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ni sebenarnya sifat ni Allah Ta'ala sebut. Memang cerita ni turun pada Quraisy dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifat ni ada sampai akhir zaman. So Syekh Abdul Razak dia pun baca ayat ni, bila dia kata
Antara cara kita nak jaga agama kita, terutamanya di akhir zaman, ialah bersahabat dengan orang-orang yang baik. Lalu dia bacakan ayat ni. Allah Ta'ala kata, wasbir nafsaka ma'alladhi, sabar, tahan diri. Boleh jadi sahabat yang beriman ni, dia ni fakir, kita berkawan dengan dia, asyik aku ya belanja. Nah, kalau dia berkawan dengan orang lain, orang tu belanja. Tapi kawan ni dia beriman kepada Allah. Ataupun dia ni kalau cara dia cakap, aku kadang-kadang duk berasa juga hati dengan dia, tapi dia beriman kepada Allah. Aku ni mungkin dia ni tak handsome mana, ataupun mungkin dia ni rupa tak elok sangat. Contohnya, penampilan dia tak berapa cantik. Nak banding dengan kalau pergi kita ni dengan kumpulan-kumpulan lain, contohnya, pakaian dia pun mahal, jalan dengan kawan-kawan pun bau wangi, ataupun naik kereta mahal. Kalau kawan dengan naik kereta Mercedes, naik kereta BMW, naik kereta Porsche. Kalau kawan dengan kita naik motor, seat pun koyak dah. Weh, naik motor dah. Ayatnya. Nak sebutnya macam tu. Tapi sabarlah bersama dengan orang-orang yang beriman. Kalau kita nak jaga agama kita, biarlah kita kata aku ni berkawan dengan orang kampung pun tak apa, berkawan dengan orang kampung, yang penting orang kampung yang beriman. Berbanding kita berkawan dengan orang kaya, orang yang high, orang panggil profile dia punya tinggi, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jumpa orang yang beriman, budi bahasanya baik, rumah dia pun cantik, kita pergi kat rumah dia pun okey, lagilah seronok. Yang penting nombor satu, kita carilah sahabat-sahabat yang beriman. Supaya dengan sahabat beriman ni, dia kalau kita berkawan dengan dia kalau dia ajak pun dia ajak gimana? Mari kita pergi kuliah hari ni. Cara dia kawan. Jumpa pula, jumpa tempat kuliah, jumpa tempat belajar, dalam majlis ilmu, jumpa di masjid. Pasal kawan kita tu circle dia macam tu. Kalau kawan dengan orang yang dia nak meeting pun, kita pergi meeting kat mana hari ni? Kita pergi meeting dekat mana dia tu? Pertama minum kopi dulu, carilah Starbucks kat mana, ataupun pergi kat pavilion, jumpa mana? Bukit Bintang. Kalau kita jumpa dia, aku jumpa sama dia, jumpa kat mana? Jumpa dekat ni kita kalau jumpa kat mana? Aku jumpa kat dia kat Dewan. Dia berjumpa apa? Pasal dia kedah mengaji situ. Alhamdulillah. Mana kita tu, circle kita adalah circle yang baik, kawan-kawan. Inilah yang boleh menjadikan kita istiqamah. Antara sebab istiqamah. Dan kena ingat, Allah guna istilah wasbir, sabar. Sebab nak duduk dalam kawan-kawan yang beriman ni, kadang-kadang banyak cabaran dia. Betul tak? Orang tu kata, orang ni kata. Dan kadang-kadang Allah uji. Ada seorang pemuda tu, dia mari kat atas, dia kata, saya ustaz, saya dulu berkawan dengan orang tiga lain. Kawan dengan orang mengaji agama. Orang kawan mengaji agama ni dia tak pandang mana berkawan, dia kata. Kita sakit ke, kita berapa ke, yalah, tak ada tanya khabar macam tu. Dia kata kalau zaman saya tiga lain tu, dia mari sungguh, dia kata dia punya brotherhood. Tiga lain ni geng-geng ni lah. Apa tu? Gangster dulu. Dia panggil apa? Ayah. Geng-geng ayah dah. Dia kata berkawan dengan orang-orang macam tu, dia kata lagi seronok, dia kata. Pasal dia orang pandai jaga kawan. Tolong menolong dia kuat. Saya kata betul lah. Tolong menolong di atas nama kumpulan dia. Tapi dengan orang lain dia tak tolong lah, kumpulan dia. Kita nak berkawan kerana Allah. Walaupun kita kata kumpulan ni taklah itu sangat, nak bantu banyak pun tak boleh, muka kita bukan ada duit banyak. Tapi selama kita berkawan tu kerana Allah, itulah kebaikan. Dan sabar. Wasbir, sabar. Nabi kata, Allah Ta'ala kata,
Sabar, tahan dirimu bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadat kepada Allah, pagi dan juga petang. Okay? Kadang-kadang zaman sekarang ni, klik tu, circle tu ada macam-macam. Ada kawan-kawan sekuliah, ada kawan-kawan seusrah, ada kawan-kawan sepermainan, ada kawan-kawan separti politik, ada kawan-kawan gapo sekolah. Tak kira circle tu, yang penting jadikan sebab utama kita berteman, bersahabat adalah kerana orang tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita istiqamah di atas jalannya. Okey. Wa kana amruhu furuta wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa kana amruhu wattaba'a hawahu wa amruhu furuta. Janganlah kamu dengar cakap. Tuti' ni jangan kamu patuh. Patuh ni dengan cakap lah, apa-apa pun cakap orang tu kamu dengar. Siapa dia? Orang yang mana aghfalna qalbahu an dhikrina, kami lalaikan hatinya dari mengingati kami. Wattaba'a hawa, cerita hanya suka ikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Ikut hawa nafsu ni, tengok, dia bukan sekadar pada orang kafir. Ada juga orang beriman yang sifat dia beriman dah kepada Allah, tapi lalai sifat dia. Orang kafir memang orang panggil mimbabi aula lah, kita tak tepi. Kawan-kawan juga, bukan tak berkawan, ada sahabat-sahabat sepejabat dan sebagainya. Tapi apakah kita nak tunduk ataupun jadikan hati kita ni terikat dengan dia? Jangan. Kawan baik, kawan setia kita, jadikanlah dia orang-orang yang beriman. Kalau kawan yang bukan Islam, boleh kawan dengan dia, tapi dengan maksud kita nak ajak dia kembali kepada Islam. Tujuan dia supaya kita nak selamatkan dia daripada azab di hari akhirat. Adapun nak dengar cakap, biarlah kita ni dengar wala tuti' cakap orang yang hatinya beriman kepada Allah. Jangan tunduk pada orang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni bahaya dia apa dia? Integrasi, kita sebut bahawa ni integrasi. Zaman kita ni kita bersatu di atas nama negara. Tak kira dia beriman ke tak beriman, yang penting kita satu matlamat, satu cita-cita. Kita ni bersahabat semua atas nama negara. Bagus dah, tapi jadikanlah yang utama tu adalah iman. Ada juga orang parti politik. Zaman ni fitnah besar ialah berkaitan dengan politik. Bila politik ni tak ada dah neraca agama, dia letak neraca politik nombor satu sekali. Ni klik dia, ni kumpulan dia, ni geng dia, maka dia pun duduk. Dia sampai tahap dia boleh membenci orang Islam dan dia sayang kepada orang non-Muslim lebih utama. Apa saja isu yang berkait dengan kawan dia non-Muslim, belum lagi kawan tu terkesan, dia dulu defend. Tapi jangan orang-orang Islam, dia boleh kutuk, dia boleh caci, dia boleh maki. Bagi contoh baru ni kan, isu-isu Zionis. Hanya kerana nak jaga hati orang Islam, mereka tak nak bagi takbir, tak nak bagi sebut apa, kerana nak jaga hati orang non-Muslim. Tapi bila orang Islam takbir, dia boleh cakap, tu apa macam perangai Zionis. Dia kata orang Islam tu macam perangai Zionis. Hanya kerana orang tu tak dengar cakap dia. Dia boleh sebut orang yang beriman kepada Allah, dia marah dalam keadaan dia nak jaga hati orang non-Muslim. Pada saya ni benda ajaib. Ajaib. Kalau nak jaga hati pun, hak ni nak jaga hati, jagalah. Tapi lebih dan utama daripada itu ialah kita jaga hati orang-orang Islam. Kerana mereka saudara kita seagama. Itu satu isu. Dan isu-isu yang lain pun macam tu jugalah. Biarlah kita jaga hati orang Islam
Sabar ni Allah Ta'ala kata sabar. Boleh jadi dalam setengah-setengah isu kita dengan orang Islam tidak sependapat, tapi dia beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama kita pula dalam isu tu dengan orang kafir sependapat, tapi dia tak beriman kepada Allah. Macam mana kita nak buat? Ni nak jaga. Kalau sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang kafir akan rasa hati. Dia pun kata, demi nak jaga hati mereka, maka perhimpunan kita ni atas dasar kemanusiaan. So kita jangan sebut Allahu Akbar. Kemudian kawan kita orang Islam buat takbir, kita marah kepada dia, Allahu Akbar. Mungkinlah kita tak setuju. Dari sudut tu kita ada sudut pandang lain, tapi tu saudara kita seagama tu. Lepas tu dalam istilah ni Allah Ta'ala sebut wasbir, sabar. Sabar. Letaklah keutamaan kita bersama dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paling kagum, tapi dalam sudut yang dia salah tapi kita kagum. Contoh macam mana? Tengok orang-orang Yahudi sama-sama dia. Tengok orang-orang yang pro Israel dengan sama-sama dia. Dia tahu dia salah, jelas-jelas dia salah, tapi kerana dia ada sifat ke-Yahudian dia tu, biarlah salah setara mana pun dia tetap Yahudi. Ni dia punya kuat, dia punya tu. Kita bagi orang Islam, kita berada di atas kebenaran, tapi kita tak boleh duduk setara dia. Betul tak? Dia boleh bersatu di atas kebatilan, sedang kita tak boleh bersatu di atas kebenaran. Padahal kita benar, dia salah. Dia punya pakak kalau dia salah, dia bunuh orang terang-terang, tapi geng-geng dia stay lagi. Nah, Yahudi tetap Yahudi, penyokong-penyokong dia tetap penyokong dia, walaupun dia tahu dia bunuh 4,000 anak-anak kecil, beribu orang dia bunuh, dia masih senyum happy ya. Tetap dia bagi sokongan pada Israel dia. Kita orang Islam ni kadang-kadang kita di atas kebenaran pun kita tak boleh nak bersatu. Allahu Akbar. Sabarlah. Ki dia sabar dalam bersahabat dengan orang Islam. Mungkin kita jumpa ada sedikit perselisihan pendapat, tapi kerana dia beriman kepada Allah, kita dahulukan keimanan itu. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sabar dalam bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang nak beriman, maka hendaklah dia beriman. Waman syaa'a falyakfur, dan siapa yang nak kufur, maka hendaklah dia kufur. Silakanlah. Makna ayat ni Allah Ta'ala kata Allah dah bagi kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah, Allah dah turunkan. Siapa yang nak beriman, silakan. Dan siapa yang nak kufur, silakan. Tapi ingat, bagi siapa yang kufur ada balasan dia, bagi siapa yang beriman ada balasan dia. Apa balasan bagi orang yang kafir? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami sediakan bagi orang yang kufur itu, orang yang zalim itu, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang meliputi mereka laksana khemah, dia kata. Disebut dalam tafsir haitun min nar, mereka itu dikepung dengan dinding daripada api. Walaupun kemah tu betul dia tertutup, tapi yang tutup dalam neraka tu adalah api. Nak keluar kanan tak boleh, nak kiri tak boleh, nak pergi atas tak boleh, nak bawah tak boleh. Pasal apa? Naran ahata bihim suradiquha. Wa iyastaghithu, kalaupun mereka minta tolong, boleh. Wa iyastaghithu
Yughathu, mereka akan diberi pertolongan. Minta apa? Kalau mereka minta air, boleh diberi. Yughathu, mereka diberi minum. Wa iyastaghithu, ni mereka minta supaya diberi minuman. Yughathu, mereka diberi minuman. Tapi yughathu bima'in, dengan air, kal muhli yashwil wujuh, seperti tembaga cair yang membakar muka mereka. Jadi dalam neraka tu panas, bakar sampai dahaga. Lalu mereka minta untuk diberi minum. Allah bagi mereka minum. Tapi bila mereka minum air tersebut, air itu seperti tembaga cair yang bila mereka minum terbakar muka-muka mereka. Maka silalah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, silalah. Kebenaran Allah Ta'ala turunkan, silalah beriman dan silalah juga kafir. Siapa yang nak beriman, silakan. Siapa yang nak kufur, silakan. Tapi kena ingat, siapa yang kufur kepada Allah, itulah azab yang Allah janjikan. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sungguh buruk minuman itu dan amatlah buruk tempat mereka bersenang-senang. Iaitu mereka akan duduk di dalam neraka selama-lamanya, dan itulah minuman mereka di dalam neraka. Jadi rentetan daripada Quran yang turun, bersamanya ada mesej untuk kita yang merupakan kebenaran dari Allah. Maka sebagaimana Allah Ta'ala kata, silalah beriman dan silalah kufur. Kita doa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala pandu kita untuk menjadi di kalangan mereka yang beriman. Adapun orang beriman, ganjaran dia syurga. InsyaAllah kita sambung esok tentang ganjaran orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.